saya akan bagi satu konsep konsep sesaran dan juga jarak. So baik, kita akan bermula, saya bagi contoh. So kamu tahu Usain Bolt kan? Usain Bolt. So Usain Bolt adalah pelari 100 meter yang terhandal lah, terhandal. So katakan kamu nak berlumba dengan Usain Bolt, berlumba dengan Usain Bolt. So ini adalah kamu, ini kamu. Kamu berada pada awalan di mana T sama dengan kosong, sesaran kamu adalah 0 meter. Ini kedudukan awal, ini kamu. Dan ini adalah kedudukan 100 meter. 100 meter. Tapi Usain Bolt bagi chance kat kamu. Dia kata, okay, saya boleh beat ni. Ni adalah kamu, ni kamu. So dia kata, saya boleh beat kamu. Saya berada di belakang kamu sejauh mungkin dalam 30 meter. So pada T sama dengan kosong, sesaran bagi Usain Bolt adalah minus 30 meter. So Usain Bolt semestinya dia lagi besar dari kamu. Ni adalah Usain Bolt. Ni Usain Bolt, Usain Bolt, bukan Hussein, B-O-L-T, Usain Bolt. Dan kamu juga, kamu rasa kamu boleh beat adik kamu, adik kamu mungkin dalam darjah 6. Dia kata tak apa, adik duduk depan. Ini adik kamu, ini adik kamu mungkin dekat sini, Bagi adik kamu, pada masa T sama dengan kosong, sesaran dia adalah, mungkin kamu bagi chance lah, kamu letak dalam 20 meter, 20 meter. So goal dia untuk berlari 100 meter, di mana ini adalah kedudukan akhir pada 100 meter. So apa yang saya nak jelaskan kat sini, ini adalah konsep sesaran, di mana kita ada satu reference point pada origin. So kedudukan kamu tu adalah origin pada S sama dengan kosong. Usain Bolt pada di belakang kamu, di sebelah kiri, dan adik kamu sebelah depan. So sesaran ni adalah satu kuantiti vektor. So sebagai contoh, Usain Bolt arah dia di mana? Di sebelah kiri. So dalam kes ni saya ambil reference point sebelah kanan positif. Saya ambil sebelah kanan positif. Walaupun boleh juga kalau kita nak buat reference point ke kiri positif pun boleh, tetapi dalam kebanyakan kes kita ambil sebelah kanan positif. Okay, so kalau kamu dah faham konsep sesaran ni, so lihat bagaimana saya selesaikan soalan yang saya beri tadi. So tadi satu persamaan sesaran di mana S bersamaan dengan T kuasa 2 tambah 10T tambah dengan 16. So ini adalah persamaan sesaran. So yang pertama tadi dia nak cari yang A. So yang A dia nak cari sesaran, ataupun kalau kamu confuse sesaran, kamu cakap kedudukan lah. Kedudukan pada masa T sama dengan kosong. So pada T sama dengan kosong, ataupun saya tulis S kosong, saya boleh tulis sebagai kosong kuasa 2 tambah dengan 10 darab kosong tambah dengan 16. So ni bersamaan dengan 16 meter. So bermaksud pada T sama dengan kosong, sesaran adalah 16 meter daripada kedudukan origin, 16 meter. So ini maksud dia macam kedudukan tadi macam adik kamu. Walaupun T sama dengan kosong, dia dah ada kat depan 16 meter, tapi adik kamu tadi berapa? 20 meter. 20 meter. So sama juga dengan kedudukan zarah. Tidak semestinya pada T sama dengan kosong, kedudukan zarah adalah pada S sama dengan kosong. Contoh seperti adik kamu tadi, kamu letakkan dia pada kedudukan 20 meter. Sebab apa? Sebab kamu confident kamu boleh beat dia. Okay, so sekarang nak cari sesaran pada T sama dengan 4. Ini saat, pada 4 saat. So ini kamu boleh tulis sebagai S4 bersamaan dengan plug in je value ni, 4 kuasa 2 tambah dengan 10 darab 4 tambah dengan 16. Kalau kamu kira ni, kamu akan dapat 16, 40, 16, berapa ni? 40, 72 meter. 72 meter. So bermaksud pada saat keempat, pada T4, zarah itu berada pada kedudukan 72 meter. So ini mungkin boleh disamakan dengan Usain Bolt lah. Pada saat keempat dia berada pada kedudukan 72 meter. Tapi kamu mungkin dalam saat keempat, mungkin kamu berada pada kedudukan 50 meter lah kan, sebab Usain Bolt dah potong kamu.
Adik kamu mungkin di belakang kamu pada saat keempat sebab kamu dah potong dia. Contoh. So saya dah selesaikan yang A 1 dan 2 dan kemudian kita lihat cari B. So soalan yang B tu dikata cari jumlah jarak yang dilalui oleh zarah itu dalam 5 saat pertama. Baik, so kita boleh cari T sama dengan 5 ataupun S5 bersamaan dengan 5 kuasa 2 tambah dengan 10 darab 5 tambah dengan 16. Ini bersamaan dengan 25, 50, 16. Ni kamu dapat berapa ni? 91 meter. Baik. Pada kedudukan T sama dengan 5, kedudukan zarah adalah 91 meter daripada origin. So kalau kita nak cari jarak, so sebenarnya kita boleh tolak saja jarak yang dilalui dalam 5 saat pertama. S5 tolak dengan S0 tetapi ada pengecualian sama kena faham konsep dia. So tak apa, saya jelaskan dulu, saya tulis dulu. So S5 kita dapat tadi 91 tolak dengan S0 16, kita akan dapat berapa ni? 11 6 75 meter. So bermaksud ini jarak bukan sasaran jarak yang dilalui dalam 5 saat pertama kita boleh tolak S5 tolak S0 bersamaan dengan 91 tolak 16 bersamaan dengan 75 meter. Baik, tetapi kamu boleh buat begini dengan keadaan kalau gerakan zarah itu mengekalkan arah yang sama. Kamu boleh tolak begini. Sebab dia adalah begini sebenarnya untuk kes yang ni pada tak apalah, sebab ini ada kaitan dengan soalan yang D. So soalan yang C. Adakah zarah itu kembali ke sifar? Beri sebab-sebab untuk menyokong jawapan anda. Okey, baik. So sebenarnya jawapan dia adalah zarah ini tidak C. Zarah tidak kembali ke origin. Zarah tidak kembali ke kedudukan origin, kedudukan kosong. Tapi apa alasan dia? So alasan dia adalah kalau kamu lihat tadi zarah itu pada T sama dengan kosong, S sama dengan berapa tadi? 16 16. Pada T sama dengan 4, sesaran dia adalah berapa tadi? Sesaran dia adalah 72 meter. Ini 72 meter. Pada T sama dengan 5, sesaran bersamaan dengan berapa? 91 meter kan? 91 meter. So nampak tak? Dia punya kedudukan dia sentiasa meningkat apabila masa meningkat. So bermaksud zarah ini dia mengekalkan punya arah gerakan. So itu adalah dia punya sebab-sebab lah. Tapi kamu kena tulis lah apa yang saya cakap ni kan. Saya panjang pula nak tulis. Dan satu lagi, kamu juga boleh explain dengan cara begini Sebab kamu boleh tunjukkan bahawa zarah itu sebenarnya tidak berpusing Sebab kalau zarah itu berpusing, okey, contoh begini Kalau zarah itu berpusing, wujud keadaan di mana halaju ataupun velocity bersamaan dengan 0 meter per saat tolak 1 wujud keadaan ini kalau dia berpusing. Sebab of course kalau kita berpusing mestilah ada satu keadaan, satu masa di mana V itu ataupun velocity bersamaan dengan 0. So sekarang kita boleh gunakan daripada formula sesaran ni. So formula sesaran untuk kita mencari halaju di mana kita ada S sama dengan T kuasa 2 tambah dengan 10 T tambah dengan 16. Saya cek ya 10 okey sama dengan 16. So kalau kita nak cari halaju, kita bezakan ds per dt ini adalah bersamaan dengan velocity So kita akan dapat 2t tambah dengan 10. So kita nak cari adakah wujud keadaan di mana halaju bersamaan dengan sifar. So bila V sama dengan 0 bermaksud 2t tambah 10 sama dengan
kosong ataupun 2T bersamaan dengan negatif 10 dan T bersamaan dengan negatif 5 saat. So tak wujud sebab pada T sama dengan negatif 5, zarah itu berpusing atau berhenti seketika. So keadaan ini tidak wujud. So keadaan ini tidak wujud bermaksud zarah tidak berpusing. So kalau tidak berpusing bermaksud zarah mengekalkan arah gerakan. So itu kamu boleh juga beri bukti ataupun sokongan kepada soalan C kenapa dia tidak kembali ke kedudukan origin. Okey so apa lagi so saya ingat saya dah jawab ketiga-tiga soalan ni, A, B dan C. Dan so kamu juga boleh download muat turun apps My VLC2U, My Virtual Life Interactive Class daripada Google Play Store, dan saya letakkan video-video matematik tambahan di sana dan kamu boleh tonton video-video matematik tambahan. Saya ingat saya stop sampai sini saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.